Ingin menjemput Yang Berhormat, sepatutnya Yang Berhormat Kampar, tapi tidak ada. Saya menjemput Yang Berhormat Bayan Baru. 15 minit. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi satu peluang untuk saya membahaskan titah diraja. Ucapan saya adalah mengandungi dua dua haluan yang yang pertamanya adalah tentang kedaulatan institusi. Kedua, saya akan masuk kepada topik tentang pertanian. Pertama sekali, saya ingin menarik perhatian kepada Yang Dewan Yang Mulia ini tentang satu buku yang ditulis oleh Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs ini dia adalah pemegang Nobel, ya, Nobel Prize winner dari segi economics, dan dia pernah tulis sebuah buku dipanggil Why Nations Fail. Buku ini menceritakan satu bandar namanya Nogales. Nogales ini terletak di persempadan antara Amerika Syarikat dan juga Mexico. Bandar itu dia dibahagikan kepada dua. Di utara adalah di Amerika Syarikat, di selatan adalah Mexico. Bandar itu mempunyai populasi yang seragam, ya, mempunyai Hispanic, ya, kebanyakannya Catholic, Christian dan Hispanic. Tetapi apabila kita ekonomis dan juga social scientist pergi ke kawasan itu, dia nampak ada perbezaan yang berbeza. Yang di bandar di sebahagian utara itu di dalam negara Amerika Syarikat, dari segi populasi, dari segi pendidikan, dari segi healthcare dan juga kesihatan dan sebagainya jauh lebih baik daripada populasi di selatan. Jadi mereka membuat kajian demi kajian. Kenapa berlakunya perkara seperti ini? Mereka mendapati satu kesimpulan di mana bahawa Nogales, walaupun satu bandar di mana mempunyai populasi yang sama, tetapi institusi yang menjaga bandar tersebut berbeza. Di negara di utara, di bawah negara Amerika Syarikat, institusi lebih kuat. Maka dari segi pendidikan, dari segi institusi kehakiman, rule of law dan juga healthcare dan sebagainya lebih baik kerana institusi. Di selatan itu dia mempunyai pelbagai masalah, crime, dari segi pelbagai dia ada isu keselamatan, dia ada isu malnutrition dan sebagainya. Jadi saya nampak bahawa adalah penting bahawa negara ini, Malaysia ini, harus membina institusi. Dan institusi ini menjadi penting, rule of law, parlimen dan juga institusi demokrasi harus dipertahankan sekuat yang boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sebab ahli-ahli yang berhormat yang sekalian, itu sebab bahawa selepas Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan, Manifesto Pakatan Harapan mengutamakan pembinaan institusi, ya, mendaulatkan undang-undang, menjadikan parlimen ini lebih independen, rule of law dan sebagainya. Dan proses reformasi institusi ini berjalan dengan lancar. Tetapi pada masa yang sama, kita nampak bahawa apa yang berlaku pada Februari 2020, di mana isu pengkhianatan yang berlaku, dia telah undermine all this institusi. Pertama sekali adalah mandat rakyat yang sepatutnya menjadi guiding institusi demokrasi telah dirampas oleh segelintir pengkhianatan daripada Pakatan Harapan. Tetapi yang lebih menyakitkan hati adalah pembangkang, iaitu Barisan Nasional dan PAS pada masa itu menyahut join forces dengan pengkhianatan. Jadi menyebabkan institusi demokrasi ini terjejas
Dan akhirnya kerajaan yang dibentuk ini adalah kerajaan yang pintu belakang. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahawa ada pelbagai pertikaian dari segi prosesnya dan sebagainya. Ini tidak meyakinkan rakyat bahawa institusi negara ini terus didaulatkan atau diperkuatkan. Kedua pula dari segi pemilihan speaker. Saya setuju dengan Pulai tadi dan juga Pasir Gudang bahawa proses pemilihan speaker itu penuh dengan pertikaian. Saya tidak, ini bukan isu personal ya. Ini adalah isu soal institusi dan sebagainya. It's beyond personal. Kita bukan personal attack. Kita tidak, saya memberi penghormatan kepada speaker yang baru. Tetapi kita mahu bahawa kedaulatan parlimen itu diperhebatkan. Bukan menggunakan segala caranya untuk demi kuasa. Demi merampas kuasa, kita boleh buat segala-galanya. Boleh buat apa sahaja. The end justifies the means. Itu alam Machiavellian yang menyebabkan negara sekarang dipandang sebagai negara yang tidak stabil politiknya. Kerana ada sekumpulan ahli-ahli politik yang maukan kuasa. Tak kira apa cara pun. Ya, asalkan boleh rampaskan kuasa. Jadi, ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita ini bertanggungjawab. Kalau apa yang kita buat sekarang, dia mempunyai implikasi yang sangat serius kepada masa depan kita. Dan anak cucu kita apabila mereka melihat balik Sheraton Move yang berlaku pada Februari 2020, dia akan mentakrifkan itu adalah satu titik hitam sejarah politik negara kita di mana institusi negara ini telah menjunam. Tuan Yang Dipertua, saya ingin masuk kepada isu topik pertanian. Kita nampak bahawa COVID-19 ini merupakan satu krisis yang menguji kerintangan negara kita atau resilience kita kepada semua sektor. Sektor pertanian, sektor perubatan, sektor perkhidmatan awam dan sebagainya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada frontliner kita, ya, pasukan perubatan, polis, tentera dan juga para petani, penternak dan nelayan yang beroperasi dan sepenuhnya semasa PKP. Ini satu sumbangan mereka dalam semasa PKP ini sangat-sangat disanjungi. Kita juga tahu bahawa PKP ini menguji kerintangan sektor pertanian. Semasa PKP ini, ada beberapa isu yang timbul semasa dalam sektor pertanian. Pertama sekali, dan juga industri makanan, ya. Pertama sekali adalah berlakunya panic buying di kalangan rakyat Malaysia, di mana kita tak pernah tengok, ya, dalam the recent history, di mana rakyat berebut-rebut roti, makanan dan sebagainya. Akhirnya, berlakunya juga, kedua adalah berlakunya harga barangan keperluan harian naik. Contohnya, harga ayam naik kepada RM11 1 kg, harga telur naik, harga sayur-sayuran naik. Ketiga adalah permintaan terhadap, semasa kita ada permintaan yang tinggi terhadap hasil pertanian, kita nampak pembuangan, ya, sayur-sayuran berlaku di Cameron Highlands, di Johor. Kita nampak pembuangan hasil tangkapan daripada laut berlaku di Selangor, Perak, Penang. Dan kita nampak bahawa pembuangan buah-buahan berlaku di negeri Selangor dan Perak. Ini menimbulkan satu pertanyaan. Ya, adakah Malaysia mempunyai masalah food security? Dan saya mengikut kenyataan menteri bahawa satu jawatan kuasa food security telah ditubuhkan dan dipengurusi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya ingin menyeru kepada kerajaan, ya, untuk mengkaji beberapa isu, ya, tentang situasi kebergantungan Malaysia kepada food import. Pada tahun 1990, food trade deficit hanyalah 1.1 bilion. Pada tahun 2006, defisit bertambah kepada 8 bilion. Yang pada tahun 2017, trade
deficit in terms of food telah bertambah kepada 19 bilion. Dan pada tahun 2017, food import bill adalah 52 bilion dan tahun 2018 adalah lebih kurang 50 bilion. Saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada satu statistik yang amat membimbangkan. Ya. Mengikut laporan Ketuan Audit Negara tahun 2018 siri ketiga, kita nampak bahawa audit Makis melaporkan nilai import consignment pertanian adalah antara tahun 2016 hingga tahun 2018 selama 3 tahun adalah sebanyak 710.7 bilion ringgit. Maka nilai consignment pertanian tahunan import adalah sebanyak 237 bilion. Consignment import pertanian, dia termasuk makanan dan juga dia melibatkan import makanan pertanian, tumbuhan dan produk tumbuhan, haiwan dan produk haiwan, ikan dan produk ikan. Ini bermaksud makanan. Tetapi kita nampak ada satu inconsistency, ya. Makis kata 237 bilion secara purata, tetapi statistik Jabatan Statistik bagi bahawa import bill adalah 50 bilion. So there's a huge disparity sini dan saya mohon supaya kementerian, terutamanya Makis dan juga bahagian dasar dalam kementerian untuk look into this matter, kerana walaupun saya sudah apabila saya menjadi Timbalan Menteri, saya sudah ketahui tentang isu ini, tetapi belum lagi sit down antara dua jabatan ini, bahagian ini untuk selaraskan the real actual food import bill dalam negara kita. Kita mahu bahawa the real food import bill ini really menyatakan keadaan yang sebenar, supaya policy maker boleh membuat keputusan yang betul. Jadi faktor-faktor kita kepada pengimportan negara, pengimportan barangan pertanian negara, food import. Kenapa berlaku begitu banyak? Nombor satu adalah masalah tanah. Mengikut Khazanah Research Institute, di mana Dr. Serena Sheikh Omar, beliau telah membuat research tentang our food security issue. Dan beliau telah mendapati bahawa kebergantungan kepada pengimportan barangan pertanian ini dan juga makanan ini adalah disebabkan oleh dua faktor. Satu adalah kekurangan investment dalam sektor pertanian. Kedua adalah disebabkan oleh faktor tanah. Faktor tanah ini adalah besar. Kerana dalam Malaysia ni kita mempunyai 8 juta hektar tanah pertanian. Di antaranya 6.5 juta hektar adalah kepada komoditi iaitu penanaman kelapa sawit. 1.2 juta hektar adalah penanaman getah. Hanya 600,000 hektar adalah tanaman makanan, ya, agrofood. Ini menjadikan bahawa tanah sebenar untuk agrofood ini hanya 8% daripada jumlah tanah pertanian di seluruh Malaysia. Kalau kita hanya ada 8%, maka memang tak cukup tanah untuk penanaman padi atau penanaman sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Jadi saya mohon supaya jawatan kuasa, ya, 1 minit dia. Ya, sikit. Baik. Jawatan kuasa food security look into the real issue of this kekurangan tanah dan mulakan proses untuk transformation komoditi kepada agrofood. Yang Berhormat, sikit Yang Berhormat. Boleh? Hang Tuah Jaya. Okey. Tok, sikit. Sila. Ringkas saja, Yang Berhormat sebut tentang laporan Global Food Security tadi. Saya ingin tanya pada pandangan Yang Berhormat, dalam report tersebut dinyatakan bahawa masalah utama kita antaranya ialah kurangnya perbelanjaan terhadap aspek R&D dalam bidang bekalan makanan ini. Adakah Yang Berhormat setuju? Terima kasih. Saya setuju dengan Yang Berhormat Hang Tuah Jaya kerana kita tahu bahawa R&D ini
sekarang dilakukan oleh MARDI dan juga UPM. Itu saja. Universiti lain dia tidak mempunyai concerted effort, ya, dan juga a very serious effort dalam dari segi R&D. Dan kalau kita tanya, saya pernah tanya sikit lagi. Apabila saya tanya universiti private, saya tanya adakah ada fakulti tentang pertanian. Saya nak laporkan dalam dewan ini, zero. Tak ada satu universiti IPTS yang mempunyai jurusan pertanian dalam negara Malaysia ini. Ini sesuatu yang sangat serius dan saya harap Yang Berhormat Nibong Tebal, ya, sebagai Timbalan Menteri membangkitkan isu ini supaya IPTS ini juga boleh ada untuk membuka jurusan pertanian dan sebagainya. Dan saya ingin masuk ke topik yang terakhir, iaitu tentang Bernas. Ya. Kita tahu bahawa Bernas akan, monopoli Bernas akan berakhir pada Januari 2021. Dan selama ini, Bernas ini memang mereka memainkan peranan yang penting dalam menstabilkan harga beras dalam Malaysia. Mereka pun jalankan national service untuk management of national stockpile, dan mereka melaksanakan tugas mereka secara baik dari segi single gatekeeper, ya, single gatekeeping, ya, maksudnya pengimportan melalui satu syarikat. Walau bagaimanapun saya juga ingin membangkitkan persoalan-persoalan. Dalam Malaysia ni kita ada 179 pengilang, 1,600 wholesaler, 27,000 retailer dari segi beras, dan 200,000 petani, dan 32 juta rakyat Malaysia. Dan kita mempunyai satu syarikat yang control all the entire supply chain dalam industri padi dan beras. Dan syarikat ini bukan syarikat public listed company di mana kita boleh check and balance, kita boleh tahu apakah dia punya account dan sebagainya. Ini adalah satu syarikat sendirian berhad dipegang oleh seorang sahaja, iaitu seorang tokoh korporat sahaja. The whole nation supply chain bergantung kepada satu individu, satu syarikat. Ini mempunyai satu masalah yang sangat serius di mana saya mohon kerajaan supaya look into, do we really need a monopoly in this? Dan monopoli ini merupakan satu masalah kerana kita tahu bahawa monopoli itu dia ada efek-efek negatif. Dan mengikut Profesor Fatimah Muhammad Arsyad daripada UPM dan juga Yong Sheng Te, mereka telah membuat satu analis kajian, the effectiveness of state trading enterprise in achieving food security. Di mana saya nak quote, ya. Dia kata, monopoly create distortion, resource inefficiency, efficiency and growth, crowding out competition, limited incentive for innovation. Dan kita tahu bahawa Bernas daripada upstream sampai downstream, mereka mempunyai stake in this. Dan mereka telah crowd out semua kompetitor dan menyebabkan monopoli itu dia tidak mempunyai dia tidak mencetus inovasi, maka sektor industri padi dan beras kekal selama-lamanya sama sahaja. Jadi akhirnya kita terpaksa, rakyat Malaysia ini terpaksa menanggung segala implikasi yang negatif. Arau, saya tahu you ada stake in Bernas, so dululah, ya. I think cukup. Kita boleh debat di luar, ha? Tapi saya nak bagi tahu, kita tidak we didn't deny tentang the functions of Bernas. Dia memang ada fungsinya, ya, yang bagus. Tetapi saya ingin mencadangkan kepada kerajaan. We have to do soft landing. Bukan sekaligus hapuskan monopoli dan buka seluas-luasnya. Bukan, tidak. Mungkin kita mulakan dengan duopoli, dua syarikat. Supaya ada competition antara dua-dua syarikat itu. Dia akan mencetus inovasi. Syarikat yang baru boleh datang daripada GLC,
invite Felda ke, invite daripada syarikat-syarikat tempatan GLC yang bagus, Saim Nabi ke, untuk masuk. Yang berhormat, masa telah tamat. Okey, sikit saja. Jadi saya rasa saya mohon kepada kerajaan, mungkin mereka tidak mempunyai masa untuk look into the whole issue, dan saya harap kalau nak bagi extension kepada Bernas, boleh bagi 1-2 tahun, no problem. Ya, look into the issue entirely. Lepas itu, kalau boleh, start with duopoly atau tripoly, ya, dengan Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak pun penting juga, kerana tak ada satu syarikat mewakili Sabah dan Sarawak. Ya, kita mahu bahawa ada syarikat yang mewakili. Okey, Ara kalau nak cakap boleh. Tak, yang berhormat, saya minta yang berhormat tamatkan sebab telah lebih 5 minit saya telah berikan. Okey. Ya. Jadi saya ingin sempurnakan bahawa saya harap kerajaan boleh, kalau you perlu time, bagilah extension 1 tahun, soft landing. Lepas itu buka 1-2 syarikat. 1-2 syarikat supaya masih boleh control. Single gatekeeper mechanism itu boleh impose. Ya, dengan 1-2 syarikat. Dengan 2 syarikat boleh, no problem. Single gatekeeper tu boleh ada satu dipegang oleh IPB, ya, bahagian industri padi dan beras. Jadi dengan ini saya mohon terima kasih. Okay, Yang Berhormat, Terima kasih, Yang Berhormat Bayan Baru. point of order.